Petang itu, dalam sebuah bilik kecil yang dindingnya sudah mulai pudar warna cat, hanya tinggal tiang jam dinding berdetik perlahan mengisi ruang. Di luar, langit mendung seakan menahan tangis. Hujan renyai-renyai mengetuk perlahan pada cermin tingkap yang berembun. Lampu kuning tua di sudut siling memancar malap, tidak cukup terang untuk menghapuskan bayang-bayang, tetapi cukup untuk menyorot jelas garis-garis usia di wajah seorang lelaki tua di kerusi kayu itu. Petang hari itulah, dalam suasana yang sepi dan berat, Agalak akhirnya bersuara juga. Suara batuk kecilnya memecah keheningan, batuk kering, pendek tapi berulang, seolah-olah setiap hembusan itu sedang menarik keluar sedikit demi sedikit sisa tenaga yang masih tinggal. Di atas meja kecil di hadapannya ada segelas air suam yang sudah lama tak berusik, sebiji pil yang tertinggal di tepi piring, dan beberapa helaian kertas laporan perubatan yang terlipat-lipat di hujung. Bau minyak angin memenuhi udara, bercampur dengan bau hujan yang masuk melalui tingkap sedikit terbuka. Segala-galanya di dalam bilik itu membuat sesiapa sahaja yang melangkah masuk terasa seolah-olah masa di situ bergerak lebih perlahan daripada dunia di luar. Jika kamu duduk di kerusi berhadapan dengannya ketika itu, kamu akan melihat bagaimana jemarinya yang dahulunya lincah kini bergetar perlahan di atas lutut. Kamu akan sadar betapa napasnya tidak lagi lurus dan tenang, tetapi pendek, terputus-putus, seolah-olah setiap tarikan nafas adalah satu rundingan sunyi antara tubuhnya dan masa. Di hadapanmu bukan sekadar seorang lelaki tua, tetapi seorang yang pernah suatu ketika berdiri di puncak kemasyhuran, yang wajahnya pernah memenuhi skrin televisyen seluruh negara, yang gelaknya dahulu pernah mengubat penat berjuta penonton. Dia pernah menjadi lambang sebuah generasi, generasi yang membesar dengan menonton lakonannya, mendengar dialognya, mengutip kata-katanya sebagai gurauan seharian. Namun hari ini, di usia 83 tahun, yang tinggal hanyalah tubuh renta, dengan bahu sedikit bongkok, dan tangan yang terketar-ketar setiap kali cuba mencapai gelas. Nama yang dulu disambut dengan sorak kini, lebih sering diucap dalam nada rindu, dalam kisah-kisah lama yang diceritakan semula di meja makan keluarga, atau di ruangan komen media sosial yang semakin sunyi menyebutnya. Selama bertahun-tahun, dia memilih untuk menghilang dari mata umum. Setiap undangan temu bual ditolak dengan alasan tidak bersedia. Setiap permintaan media dijawab ringkas melalui orang tengah. Di luar sana, peminat meneka-neka. Mungkin dia sedang berehat dengan tenang, mungkin dia sihat, dan hanya mahu menikmati usia senja jauh daripada kamera. Di kaca telefon, gambarnya yang lama berputar semula. Wajah yang tersenyum, langkah yang gagah, suara yang lantang. Semua itu membuat ramai percaya bahwa dia masih baik-baik saja, hanya memilih diam. Tetapi petang itu, di bawah cahaya lampu kuning yang temaram, diam yang panjang itu akhirnya retak. Bibirnya yang kering bergerak perlahan, seolah-olah setiap perkataan sedang dipilih dengan cermat, bukan untuk mengundang simpati, tetapi untuk menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar nasib seorang individu. Hari ini, saya tak boleh diam lagi, katanya perlahan, namun cukup jelas untuk menusuk. Kata-kata itu melantun di dinding bilik kecil itu, dan entah mengapa, juga terasa seperti melantun hingga ke dada sesiapa yang mendengarnya. Apa yang bakal dia ceritakan bukan sekadar senarai penyakit di dalam fail hospital, bukan sekadar nama-nama sindrom yang sukar disebut, atau angka-angka tekanan darah dan bacaan gula yang tidak lagi stabil. Apa yang keluar dari mulutnya tentang keadaan tubuh yang semakin rapuh, itu seolah-olah bukan hanya satu diagnosis perubatan, tetapi satu petanda yang mengerikan, seakan bayang hitam yang melayang-layang di atas kepala semua orang yang masih merasakan diri kuat dan sehat.
Dalam helaian laporan yang berkedut itu, sebenarnya ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar keputusan ujian makmal. Di sela-sela batuk dan helaan napas, dia bercerita tentang malam-malam tanpa tidur, tentang rasa sakit yang datang tanpa amaran, tentang tubuh yang dahulu miliknya kini terasa seperti penjara yang memerangkap. Namun cara dia menyusun kata-kata menjadikan cerita itu terasa lebih luas daripada sekadar kisah seorang pesakit tua. Setiap ayatnya terdengar seperti amaran lembut kepada mereka yang masih berlari mengejar dunia tanpa pernah berhenti bertanya, sampai bila tubuh ini akan setia? Sampai bila jantung ini sanggup memikul semua beban yang kita paksa ke atasnya? Di luar, hujan masih turun renyai, seolah-olah langit turut mendengar. Di dalam, jarum jam terus bergerak, menandakan waktu yang tidak pernah menoleh ke belakang. Sesekali, dia memandang ke arah tingkap, ke arah cahaya kelabu yang menembus langsir nipis, seolah-olah mencari jawapan pada sesuatu yang jauh di luar sana. Di matanya ada keletihan yang dalam, tetapi juga ada tekad ganjil. Tekad seorang yang tahu bahwa kata-katanya hari ini mungkin menjadi kata-kata terakhir yang dunia akan benar-benar dengar. Saya bukan hendak menakutkan sesiapa. Suaranya bergetar antara jujur dan lirih, tapi tubuh saya ini mungkin cuma sedang menunjukkan apa yang bakal menunggu ramai di luar sana yang masih rasa mereka kebal. Ayat itu tergantung di udara, berat dan dingin, seperti kabus yang tiba-tiba menyusup masuk melalui tingkap kecil. Pada saat itu, suasana bilik seolah-olah berubah. Sepi yang tadi biasa kini terasa syarat dengan firasat yang sukar dijelaskan. Dan ketika dia menunduk, mengusap perlahan tulang jarinya yang semakin timbul di bawah kulit, ada sesuatu yang sukar ditolak dari perasaan itu. Seakan-akan, melalui kisah tentang tubuhnya yang sedang perlahan-lahan layu, lelaki tua 83 tahun ini sedang cuba menyampaikan suatu pesan kepada seluruh dunia. Pesan yang belum diucapkan sepenuhnya, tetapi sudah cukup untuk membuat sesiapa yang mendengar merasakan satu lintasan rasa tak sedap hati, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terbongkar. Di luar bilik kecil yang senyap itu, perjalanan dari kegemilangan kepada tua dan sakit, masa lalu yang gemilang, dan tahun-tahun kesunyian yang panjang. Ada satu image yang selalu kembali setiap kali nama A. Galak disebut oleh generasi yang pernah membesar dengan karya-karyanya. Sebuah pentas besar, tirai merah berat yang perlahan-lahan terbuka, dan di tengah-tengah cahaya putih yang menyilaukan, seorang lelaki tegap melangkah ke hadapan dengan senyum yakin di bibir. Pada suatu masa, dialah pelakon dan pengarah komedi legenda yang namanya sudah cukup untuk membuat penonton membeli tiket tanpa berfikir panjang. Lampu-lampu sorot berputar, memancar bagai bintang-bintang buatan manusia di siling dewan. Di bawahnya, A. Galak berdiri dengan mikrofon di tangan, suara lantang menguasai ruang. Setiap dialog yang diucapkannya disambut dengan gelak tawa atau tepukan gemuruh. Ada sesuatu pada cara dia memandang penonton, yakin, hidup, dan penuh tenaga. Seolah-olah malam itu, dunia di luar dewan tidak wujud. Hanya tinggal dia dan lautan wajah yang menunggu untuk dihiburkan. Di kaca televisyen, wajahnya kerap muncul. Kadang-kadang sebagai pelakon utama dalam drama keluarga. Kadang-kadang sebagai pengarah yang duduk di kerusi lipat, memberi arahan dengan tangan yang pantas bergerak, mata yang tajam memerhati setiap sudut. Di akhbar dan majalah, gambarnya mengisi halaman tengah. Dia di lokasi penggambaran. Dia menerima anugerah. Dia berdiri di belakang pentas sambil tertawa bersama rakan-rakan seni. Setiap kali kamera menangkapnya, dia kelihatan gagah, bertenaga, seolah-olah tidak pernah mengenal rasa penat. Ada satu kenangan yang banyak orang masih simpan. Malam di mana dia berlari ke sana-sini
di atas pentas, menukar watak dengan lincah, melompat, berlari, menjerit, ketawa, kemudian menutup malam itu dengan tunduk hormat, sambil dada masih turun naik, kerana terlalu banyak bergerak. Waktu itu, ramai yang bergurau, "Dia ni tak tua-tua, tak tahu penat agaknya." Dan benar, Galak sendiri sering berkata, "Selagi kaki boleh melangkah, saya akan terus berdiri di pentas." Kontras itulah yang kini terasa begitu menyakitkan. Lelaki yang dahulu tidak pernah nampak letih walau habis satu malam menghiburkan penonton, sekarang terengah-engah hanya kerana berjalan dari pintu ke kerusi. Dulu, dia menaiki tangga pentas dengan 2-3 langkah panjang. Kini, naik 2 anak tangga kecil pun sudah memerlukan dia berhenti seketika, memegang dinding, menarik nafas panjang. Dahulu, tangannya melambai-lambai, memimpin pelakon muda, menepuk bahu orang lain, memberi semangat. Kini, tangan yang sama itu bergetar hanya untuk mengangkat segelas air. Namun, sebelum sampai ke petang sunyi di bilik kecil itu, ada satu tempoh yang panjang. Satu fasa yang ramai. Tidak sedar mereka sebenarnya sedang menyaksikan permulaan kejatuhan perlahan seorang legenda. Tempoh beliau berundur daripada tumpuan perhatian, semuanya bermula dengan cara yang halus, hampir tidak kelihatan. Pada awalnya, peminat hanya perasan dia jarang muncul di kaca TV. Kalau dulu setiap tahun pasti ada drama baru, telefilm, atau sekurang-kurangnya kemunculan khas dalam program raya, lama-kelamaan wajahnya makin kurang menghiasi skrin. Undangan rancangan bual bicara masih datang, tetapi jawapan yang diberi melalui pengurusnya hampir selalu sama. "Maaf, jadual tak sesuai," atau "Tuan tak berapa sihat, mungkin lain kali." Bekas rakan sekerja mengadakan majlis pertemuan semula, reunion, tayangan khas menghargai seniman lama. Namanya tetap ada dalam senarai undangan, tetapi kerusinya selalunya kosong. Gambar-gambar acara itu berlegar di media sosial. Dalam setiap foto, ada ruang kosong di satu sudut, tempat yang kononnya disediakan untuk Galak. Orang menulis di ruangan komen, rindunya pada Galak, harap dia sihat. Kenapa dia tak datang? Kan ramai nak jumpa. Media cuba menghubungi. Ada wartawan yang sanggup menunggu berjam-jam di luar pagar rumahnya. Namun, pintu pagar tetap tertutup. Hanya seorang pembantu keluar sesekali untuk mengambil surat atau menerima bungkusan. Jawapan yang sama diulang, dalam nada sopan tetapi jelas menjaga jarak. "Tuan tak boleh ditemu ramah sekarang. Dia nak berehat." Lama-lama, wartawan pun penat menunggu. Nama Galak semakin jarang disebut dalam berita arus perdana, hanya tinggal sesekali muncul dalam rencana nostalgia. Di luar sana, kabar angin mula berputar. Di warung kopi, di grup WhatsApp keluarga, di status Facebook peminat lama, bunyi-bunyi spekulasi timbul. Biasalah, dia dah tua. Umur macam tu, tenaga pun dah tak sama. Alah, biarlah dia. Mungkin dia dah cukup dengan dunia glamour. Orang tua-tua ni selalunya nak hidup tenang dekat rumah, main dengan cucu. Ada juga yang lebih optimis, menolak sebarang kecurigaan. Saya dengar dia masih sihat je. Cuma dia memang jenis suka privasi. Mungkin dia tengah siapkan projek besar, sebab tu dia senyap. Orang hebat selalunya kerja diam-diam. Di balik segala teka-teki itu, hanya dia dan beberapa orang terdekat yang tahu hakikat sebenarnya. Bukan dia sengaja mahu menyakiti hati peminat dengan menghilang begitu sahaja, bukan juga kerana bosan dengan dunia seni. Perlahan-lahan, tanpa disedari sesiapa, tubuhnya mula memberi isyarat. Mula dengan tanda-tanda kecil yang mudah dipandang ringan. Pada suatu pagi, dia tersadung di tangga rumah sendiri, walaupun tangga itu sudah puluhan tahun kakinya naik turun. Kakinya terasa lemah, lututnya seperti mahu menyerah. Dia ketawa kecil waktu itu, menyalahkan selipar yang kononnya licin. Malam-malam berikutnya, dia mula sukar tidur. Dada kadang-kadang berdebar tanpa sebab.
Nafas terasa pendek bila dia berdiri terlalu lama. Bila berjalan di ruang tamu, dia mula mencari-cari permukaan untuk berpaut. Tepi almari, belakang sofa, bingkai pintu. Doktor sudah beberapa kali memberi amaran halus melalui laporan yang bahasanya lembut, tetapi maksudnya tajam. Tekanan darah tidak stabil. Jantung perlu diawasi. Ada bacaan yang tidak lagi dalam lingkungan selamat. Namun, seorang lelaki yang pernah menakluk pentas di depan ribuan orang tidak mudah mengaku kalah di depan sehelai kertas hasil ujian. Dia menyimpan semua laporan di dalam laci, menutupnya seperti menutup satu rahasia yang dia sendiri belum bersedia hadapi. Setiap kali ada yang bertanya kabar melalui telefon, jawabannya hampir selalu sama. Diucapkan dengan nada ceria yang dibuat-buat. Alhamdulillah, saya okey saja. Dah tua biasalah, sakit-sakit sikit. Jangan risau. Dia lebih rela orang melihatnya sebagai seorang legenda yang memilih hidup sederhana dan tenang, daripada seorang tokoh yang perlahan-lahan dimakan sakit. Maka, dia memilih diam. Diam menolak temu bual. Diam menolak undangan. Diam setiap kali tubuhnya menjerit perlahan dari dalam. Namun, diam itu ada hadnya. Tanda-tanda yang dulu kecil semakin membesar, waktu yang dulu luas terasa makin sempit. Dan pada satu petang yang kelabu, di bilik kecil dengan lampu kuning dan bau minyak angin itu, diam yang dibinanya bertahun-tahun akhirnya runtuh, membuka jalan untuk pengakuan yang bukan sahaja tentang dirinya, tetapi seakan-akan tentang nasib semua tubuh yang suatu hari nanti akan lelah dengan sendirinya. Saat dia memutuskan untuk memecahkan kesunyian itu, ada satu malam yang kemudian menjadi titik retak dalam segala diam yang telah lama dibinanya. Malam itu, rumah sudah lama tenggelam dalam sunyi. Jam dinding hampir memukul 2 pagi, dan hanya bunyi penghawa dingin yang berdesir perlahan menemani gelap. Galak baru sahaja selesai menunaikan solat malam dengan duduk di kerusi, kerana lututnya sudah tidak mengizinkan dia berdiri lama. Dia melipat sejadah pelan-pelan, menghela nafas sedikit panjang. Lalu, tiba-tiba, dunia di sekelilingnya terasa berpusing. Pada awalnya, dia fikir itu hanya pening kepala biasa. Namun beberapa saat kemudian, lantai di bawah kakinya terasa menjauh, pandangannya menjadi kabur, dan dada seperti diramas dari dalam. Dia cuba berpaut pada tepi meja kecil di sebelah, tetapi tangan yang sudah lemah itu tidak mampu bertahan. Tubuhnya rebah ke lantai dengan dentuman yang tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk mengejutkan ahli keluarga yang tidur di bilik sebelah. Yang terakhir dia ingat sebelum semuanya gelap adalah suara sendiri yang tercungap, cuba memanggil nama seseorang, tetapi hanya keluar sebagai bisikan serak. Kemudian, hanya bunyi-bunyi yang datang berselang. Jeritan kecil, bunyi langkah tergesa-gesa, panggilan telepon kecemasan. Di antara sedar dan tidak, dia merasakan tubuhnya diangkat, diriba, dan bau antiseptik mula menggantikan bau rumah yang biasa. Lampu putih hospital menyambutnya dengan silau yang dingin. Beberapa hari kemudian, dia duduk di katil wad, berjubah pesakit warna pucat, dengan wayar halus tersangkut di lengan, dan mesin kecil di sisi katil berbunyi dengan irama yang sama sekali tidak menghiburkan. Doktor datang dengan wajah yang cuba kelihatan neutral, tetapi mata mereka menyimpan sesuatu yang lebih berat. Di tangan doktor ada helaian kertas, keputusan pemeriksaan yang terasa seperti satu hukuman tergantung di atas kepala. Tekanan darahnya, degupan jantungnya, fungsi organ-organ lain, semua dicetak dalam bentuk angka, graf, dan istilah perubatan yang rumit. Tetapi doktor menerangkannya dalam bahasa yang ringkas dan perlahan. Ada beberapa bahagian tubuhnya yang tidak lagi berfungsi seperti dulu, ada risiko yang sedang menunggu, dan satu lagi episod pengsan seperti malam itu mungkin tidak akan berakhir dengan masih bernyawa. Kita boleh cuba rawat, boleh kawal,
Tapi keadaan ini serius, kata doktor. Tangannya memegang hujung katil, seolah-olah cuba memegang juga perasaannya sendiri. Pak kena jaga diri. Dan mungkin Pak juga kena fikir apa yang Pak nak sampaikan kalau doktor tidak menghabiskan ayat itu. Tetapi Galak faham maksudnya. Sebuah ketulan keras terasa di kerongkongnya. Untuk pertama kalinya, dia tidak lagi nampak dirinya sebagai seorang legenda di pentas, tetapi sebagai seorang lelaki tua, dengan angka-angka di atas kertas yang boleh menentukan sama ada dia sempat melihat matahari esok atau tidak. Ahli keluarga terdekat datang bergilir-gilir. Ada yang memegang tangannya, ada yang mengusap bahunya, ada yang hanya berdiri di hujung katil kerana tidak sanggup melihat tubuh yang dahulu gagah kini dipenuhi jarum dan plaster. Seorang anaknya berkata dengan suara rendah, "Ayah, mungkin dah sampai masa ayah cerita betul-betul keadaan ayah. Orang sayang ayah, mereka perlu tahu." Seorang sahabat lama dalam industri seni juga datang, duduk lama tanpa banyak bicara. Di akhir kunjungan, dia menepuk perlahan tangan Galak. "Selama ini, kau banyak buat orang ketawa. Banyak simpan susah sendiri. Tapi kali ini, mungkin kau kena lepaskan. Cakaplah. Biar hati kau ringan sikit." Saranan yang sama diulang oleh doktor, jururawat, keluarga, rakan-rakan. Cakaplah. Jangan simpan semua ini seorang diri. Pada mulanya, dia menolak dengan senyum nipis. Tetapi selepas beberapa malam di hospital, ditemani bunyi mesin dan renungan ke siling putih yang sejuk, kata-kata itu mulai masuk perlahan-lahan. Sampai satu ketika, dia sedar bahawa diam bukan lagi bentuk kekuatan. Diam kini terasa seperti beban yang menekan dadanya lebih kuat daripada penyakit itu sendiri. Dan disitulah keputusan itu diambil. Dia akan bersuara. Bukan dalam sidang media besar, bukan dalam rancangan TV, hanya dalam sebuah perbualan sunyi di rumah, tetapi dia tahu, jika kata-kata itu dirakam atau disampaikan semula, dunia di luar sana akan mendengarnya juga. Adegan perbualan yang ditakdirkan itu, beberapa hari selepas keluar dari hospital. Pada satu petang yang kelabu, perbualan yang lama ditangguhkan itu akhirnya berlangsung. Cuma ada dia, seorang ahli keluarga yang rapat, dan mungkin 1-2 orang yang diizinkan masuk ke ruang kecil itu. Selebihnya, dunia berada di luar pintu, menunggu tanpa sedar. Bilik itu tidak besar, dindingnya penuh dengan bingkai gambar lama. Gambar dia di atas pentas, dia memegang trofi, dia ketawa bersama rakan-rakan seangkatan. Namun hari itu, semua gambar itu seolah-olah cuma menjadi saksi bisu kepada perubahan masa. Di tengah bilik, sebuah kerusi kayu tua menjadi takhta kecilnya. Kerusi yang sudah lama kehilangan kilat pada permukaannya, tetapi masih utuh menampung berat tubuh yang kian susut. Di atas bahunya, tergantung sehelai jaket nipis yang tidak lagi dipakai untuk gaya di hadapan kamera, tetapi sekadar untuk menghalang sejuk yang mencucuk tulang. Lengan jaket itu sedikit terlalu longgar, mendedahkan betapa lengan Galak telah mengecil, kulitnya berkedut, dan uratnya timbul. Di hujung kerusi, tersangkut sehelai tuala kecil yang selalu digunakan untuk mengelap peluh yang kini keluar, bukan kerana kepenatan berlakon, tetapi kerana tubuhnya berjuang sekadar untuk duduk tegak. Di sudut meja kecil berhampiran, sebuah mesin pengukur tekanan darah terletak senyap, seolah-olah haiwan kecil yang sedang tidur, tetapi sedia untuk digunakan bila-bila masa. Di sebelahnya, beberapa botol ubat tersusun tidak teratur. Ada yang berlabel untuk jantung, ada yang untuk tekanan darah, ada yang untuk mengurangkan sakit sendi. Tutup-tutup botol itu ada yang sedikit terbuka, tanda mereka kerap disentuh setiap hari. Sebatang kaca mata lama diletakkan sengit di atas beberapa helai kertas. Salah satu daripada kertas itu adalah laporan kesihatan yang dibawa pulang dari hospital. Kacamata itulah yang dahulu membantunya membaca skrip, memilih dialog, menanda arahan pada kertas produksi.
Kini, ia digunakan untuk membaca senarai ubat dan arahan dokter yang panjang. Dan entah bagaimana, peralihan fungsi itu terasa lebih menyakitkan daripada apa-apa pun. Di hadapan kerusi kayu itu, diletakkan sebuah kerusi lain untuk orang yang mendengar. Seolah-olah seluruh bilik disusun khas hanya untuk satu tujuan, supaya kata-kata yang selama ini dikunci dapat mengalir keluar, perlahan-lahan tetapi pasti. Galak menarik nafas dalam-dalam sebelum memulakan. Dada yang kian lemah itu jelas tidak lagi mampu menanggung ayat-ayat panjang. Setiap kali dia hendak berkata sesuatu, dia berhenti sebentar, menunggu nafasnya stabil sebelum meneruskan. Bunyi nafasnya sendiri seolah-olah menjadi latar belakang perbualan itu, naik turun, pendek, kadang-kadang diselangi batuk kecil yang membuat seluruh bahunya bergerak. "Biar saya cuba cakap pelan-pelan," katanya, suaranya serak tetapi mata masih cuba menyimpan sedikit sinar humor yang suatu ketika dahulu memikat ramai. Tangan kanannya menggenggam lengan kerusi. Tangan kirinya menyentuh perlahan dada sendiri, seolah-olah mahu memperkenalkan organ yang sedang diceritakannya. Setiap permulaan ayat memerlukan usaha fizikal, memegang nafas, mencari kekuatan di antara sakit dan letih. Kadangkala, dia berhenti di tengah-tengah cerita, memejam mata seketika, bibir bergerak tanpa suara, seperti sedang berbincang dengan dirinya sendiri. Kemudian, dia membuka mata kembali dan menyambung, seolah-olah bimbang jika berhenti terlalu lama, kata-kata itu tidak akan sempat keluar sama sekali. Di luar, hujan renyai sekali lagi turun, menampar perlahan cermin tingkap. Di dalam, jarum jam terus bergerak, dan di antara dua bunyi detik itu, seorang lelaki yang pernah menjadi milik khalayak kini, perlahan-lahan mengembalikan dirinya kepada dunia, bukan sebagai legenda yang sempurna, tetapi sebagai tubuh tua yang sedang jujur tentang keretakan-keretakan yang selama ini disembunyikannya. Dan pada saat itu, walaupun hanya beberapa orang yang duduk di dalam bilik kecil itu, suasananya terasa seperti satu sidang akhbar yang tidak rasmi, seolah-olah setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya sedang dicatat oleh waktu sendiri, menunggu untuk sampai kepada semua yang pernah ketawa, menangis, dan membesar bersama nama Galak. Kesihatan yang buruk sebagai petanda buruk. Petanda untuk hidupnya sendiri. Sejak malam pengsan itu dan deretan keputusan hospital yang menggigilkan hati, Galak mula melihat tubuhnya bukan lagi sebagai kenderaan yang setia, tetapi sebagai jam loceng yang setiap hari berbunyi dengan cara yang berbeza-beza. Setiap kali sakit menusuk dada, setiap kali nafasnya terasa seolah-olah tersekat di tengah jalan, dia terbayang satu bunyi yang hanya dia sahaja boleh dengar. Bunyi loceng kecil yang berdering di hujung lorong hayatnya. Ada hari-hari di mana lututnya tiba-tiba terasa longgar, kakinya hilang keseimbangan, dan dia terjatuh perlahan di lantai ruang tamu. Tidak sampai mematahkan tulang, tetapi cukup untuk meninggalkan lebam biru di kulit yang sudah nipis. Anak cucunya panik, mengangkatnya, memapahnya semula ke kerusi. Mereka menganggapnya tergelincir, kemalangan kecil orang tua. Tetapi bagi Galak, setiap kali tubuhnya menyentuh lantai, ada satu suara halus berbisik di dalam kepala. "Masa kamu tak panjang lagi?" Dia tidak pernah mengucapkan ayat itu dengan lantang, tidak pernah mengakui di hadapan sesiapa bahwa dia merasakan bayang-bayang itu semakin dekat. Namun, caranya memandang cermin setiap pagi, lama, seolah-olah sedang menghafal wajah sendiri sebelum ia hilang, cukup untuk menceritakan apa yang bermain di pikirannya. Kedutan di wajahnya bagaikan garis-garis penanda pada kalendar yang tak kelihatan. Pelan-pelan, dia mula menyusun kembali hidupnya dalam bentuk yang lebih senyap tetapi sangat teratur. Suatu pagi, dia meminta seorang anaknya membawa keluar kotak-kotak lama yang tersimpan di store. Di dalamnya, ada skrip asli drama yang pernah meletup,
gambar-gambar hitam putih masa muda, surat peminat yang bertahun-tahun tidak dibaca, potret bersama rakan-rakan yang sebahagiannya sudah tiada. Dia duduk di lantai, satu demi satu ditarik keluar, diusap, diperhatikan dengan mata berkaca. Sesekali, dia tersenyum nipis. Kadang-kadang, dia terdiam lama, seakan-akan sedang bercakap dengan bayang-bayang lampau yang muncul dari celah helaian kertas. Kemudian, dia memanggil cucu-cucunya, menjemput mereka duduk mengelilinginya. "Yang ini untuk kamu," katanya, menyerahkan sebuah foto lama tersenyum di atas pentas. "Yang ini ayah simpan, tapi nanti, kalau ayah tak ada, jangan buang," bisiknya kepada anak sulungnya, sambil meletakkan satu fail dokumen penting di pangkuan anak itu. Geran rumah, account bank, catatan hutang kecil yang masih belum dilangsaikan. Dia tidak pernah menyebut perkataan mati. Tidak sekalipun dia berkata, kalau ayah sudah tiada nanti. Sebaliknya, dia menggunakan ayat-ayat yang menggantung. Nanti, kalau susah cari, semua ada dalam fail nih. Kalau ayah terlupa, kamu ingatkan, ya? Namun, cara dia menandakan setiap fail dengan tulisan tangan yang jelas, cara dia melabelkan setiap kotak, gambar lama, dokumen penting, kenangan kerja, menjadikan suasana itu terasa seperti dia sedang bersiap-siap menutup sebuah rumah yang akan ditinggalkan. Pada suatu petang, dia meminta agar almari kecil di sudut bilik dibersihkan. Di situ, dia menyusun rapi jam tangan lama, cincin, pen yang pernah digunakan untuk menandatangani kontrak besar pertama, bahkan sapu tangan hadiah daripada seorang peminat. Dia memegang satu persatu, kemudian meletakkannya semula dengan kemas, seolah-olah menyusun pameran kecil tentang kehidupan sendiri. "Kenapa atuk susun elok-elok macam ni?" seorang cucu bertanya. "Naif, supaya senang cari nanti," jawabnya, senyum. Tetapi di balik senyuman itu, matanya menyimpan sesuatu yang membuatkan orang dewasa di sekelilingnya meremang bulu roma. Hacu. Kerana sesiapa yang memerhati dengan teliti akan menyedari. Setiap susunan, setiap lipatan baju, setiap dokumen yang dibundel kemas, semuanya dilakukan dengan ketenangan pelik yang hanya dimiliki oleh seseorang yang mantahu satu perjalanan panjang hampir sampai ke stesen terakhir. Dia tidak menjerit minta simpati, tidak mengumumkan bahwa dia sedang menunggu masa. Namun, cara dia menarik nafas sebelum bangun, cara dia memandang sekeliling rumah seolah-olah mahu menghafal setiap sudutnya, sudah cukup menjadi satu bentuk pengumuman yang lebih sunyi, tetapi jauh lebih menggetarkan. Bagi mereka yang duduk berdepan dengannya, mendengar dia bercerita tentang sakitnya dan melihat bagaimana dia diam-diam merapikan hidupnya, ada satu rasa dingin yang merayap pelan-pelan di belakang tengkuk. Seolah-olah mereka tidak hanya sedang menyaksikan seorang lelaki tua uzur, tetapi sedang menonton sebuah jam besar di tengah kota yang jarumnya semakin hampir ke angka 12. Stupai tanda untuk generasi yang semakin tua, namun pada satu titik tertentu, Agalak sedar bahwa cerita tentang sakitnya ini tidak pernah benar-benar hanya mengenai dirinya, seorang Rain. Setiap kali dia menyebut tentang dada yang sering sesak, lutut yang semakin rapuh, malam-malam panjang tanpa tidur, dia teringat wajah-wajah lain yang pernah berjalan seiring dengannya suatu masa dahulu. Rakan-rakan seangkatan yang dulu sama-sama berdiri di bawah cahaya lampu pentas yang kini sudah menyepi dalam rumah masing-masing. "Apa yang jadi pada saya ni bukan benda luar biasa," katanya dalam satu hembusan perlahan. "Kawan-kawan sebaya saya pun ramai yang macam ni, cuma mereka tak cakap." Dalam kata-katanya ada pesan senyap untuk seluruh generasi yang membesar bersama namanya. Generasi yang dulu berlari ke sana-sini mengejar rezeki, sanggup berjaga sampai lewat malam di studio, di tapak penggambaran, di pejabat, di kilang, di jalan raya. Mereka yang dulu merasakan badan mereka kebal,
boleh memikul apa sahaja beban kerja, boleh memandu jauh tanpa rehat, boleh hidup dengan tidur beberapa jam sahaja. Kini, ramai di antara mereka duduk diam di rumah-rumah kecil, Shannon. Sama ada di kampung atau di flat sederhana di bandar. Ramai yang sudah tidak lagi muncul di majlis, tidak lagi aktif di media sosial, tidak lagi menjadi tajuk berita atau bahan bualan. Mereka hidup di antara bunyi jam dinding, azan 5 waktu, dan suara TV yang dipasang sekadar menemani sepi. Ramai yang macam saya, galak bergumam, seolah-olah berbual dengan generasinya sendiri. Dulu kita hidup sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, sampai kadang-kadang tak sempat fikir pasal badan sendiri. Kita sangka kita kuat selama-lamanya. Dia berhenti sebentar, menarik nafas perlahan, memandang ke arah jari-jarinya yang berkedut. Mungkin inilah harga yang kita bayar sekarang, tambahnya, lebih kepada diri sendiri daripada sesiapa. Dalam ucapannya, dia seakan-akan melihat bayang besar sebuah generasi pro-trans di hadapan. Lelaki dan wanita yang pernah menjadi tulang belakang keluarga, yang pernah menjadi tulang belakang industri, yang pernah dipanggil hero, perintis, otai. Kini mereka menghabiskan sisa hari di kerusi malas, di serambi rumah, atau di katil yang semakin jarang ditinggalkan. Ada yang sakit jantung, ada yang tak boleh berjalan, ada yang lupa nama sendiri, katanya, perlahan tetapi jelas. Tapi yang lebih saya takut, bukan sakit tubuh. Saya takut ramai yang pergi nanti tanpa sempat cakap apa-apa tentang mimpi mereka dulu. Di situ, nada suaranya berubah, menjadi sedikit lebih dalam. Mungkin bukan saya seorang, mungkin satu generasi sedang perlahan-lahan melangkah ke kawasan senja, ke hujung hari, tanpa sempat ucap selamat tinggal kepada cita-cita yang mereka pernah genggam kuat-kuat semasa muda. Dia memandang terus ke hadapan, seolah-olah menembus tembok bilik, melihat ke rumah-rumah lain yang bertebaran di seluruh negara. Rumah kecil dengan tingkap separuh terbuka, dengan seorang warga tua duduk sendirian di dalam, memandang keluar tanpa tujuan. Kalau cerita saya ini ada apa-apa makna, katanya, suaranya hampir berbisik. Mungkin ia bukan sekadar kisah seorang artis tua yang sakit. Mungkin ia cuma cermin kecil. Cermin untuk orang sebaya saya dan untuk kamu yang lebih muda, supaya jangan tunggu tubuh hantar surat saman baru kita sedar yang masa kita tak selama itu. Dengan kata-kata itu, kisah kesehatannya yang buruk tidak lagi terasa seperti laporan perubatan seorang pesakit, tetapi lebih seperti sebuah peringatan yang bergaung. Bukan hanya untuk mereka yang pernah bersorak menyebut namanya, tetapi juga untuk sesiapa yang membaca atau mendengar, yang diam-diam menyedari bahawa di suatu tempat dalam diri masing-masing, jarum jam yang sama juga sedang bergerak, pengakuan yang membuat tepi sisi bersinar. Petang itu, setelah sekian lama dia bercerita tentang angka-angka di kertas laporan, tentang malam-malam susah tidur dan lutut yang makin lemah, bilik kecil itu tiba-tiba diliputi satu jenis senyap yang lain. Bukan lagi senyap kerana kehabisan kata, tetapi senyap yang timbul apabila semua orang sedar bahawa bahagian paling sukar daripada sebuah pengakuan belum lagi disebut. Galak bersandar sedikit ke belakang, tangannya memegang lengan kerusi kayu begitu kuat sehingga buku jarinya kelihatan memutih. Nafasnya teratur, tetapi dalam. Dia memandang ke depan, bukan tepat ke wajah sesiapa, seolah-olah melihat sesuatu yang lebih jauh daripada dinding bilik itu. Di sudut meja, mesin tekanan darah berkelip kecil, tetapi tidak ada sesiapa yang perasan. Sebenarnya, suaranya pecah pelan, serak, "Saya bukannya takut dengan sakit." Ayat itu tergantung sebentar di udara, membuat semua orang secara refleks menahan nafas. Tulang retak, lutut sakit, dada sesak. Semua itu kita boleh tahu puncanya. Dia menyambung, mata masih tidak beralih. Doktor boleh terangkan, ubat boleh bantu tahan sekejap. Kalau Tuhan izinkan, mungkin boleh lega sehari dua.
Dia berhenti lagi, menelan air liur dengan susah payah. Kemudian, dengan nada yang hampir seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk meresap ke dalam kulit sesiapa yang mendengarnya, dia berkata, "Saya tak takut sakit. Saya cuma takut satu hari nanti saya bangun tidur, dan saya tak ingat siapa saya lagi." Bilik itu serta-merta terasa seperti mengecil. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada dramatik, tidak ada air mata mengalir ketika dia menyebutnya. Tetapi, justru kerana ketenangan itulah, ayat itu menusuk habis-habisan. "Haris, boleh ke kamu bayangkan?" Dia meneruskan perlahan. "Seumur hidup kamu bina nama, kerja siang malam, berdiri depan orang ramai, jadi seseorang di mata dunia, tapi satu pagi, kamu bangun, tengok cermin, dan kamu cuma nampak muka seorang tua yang kamu tak kenal, seorang ahli keluarga yang duduk paling hampir menunduk kepala, memejam mata. Yang lain memandang lantai, jari bersilang resah di pangkuan. Tiada siapa berani menyampuk, hanya bunyi jam dinding yang terus berdetik dan desiran halus angin masuk melalui celah tingkap. Doktor cakap pada saya, Pak Cik kena bersedia dari segi mental dan emosi. Dia ketawa kecil, tetapi ketawa itu tawar dan cepat sahaja hilang. Bersedia untuk apa? Untuk satu hari di mana saya tak kenal kamu, tak kenal anak-anak, cucu, nama sendiri? Dia menggoncang perlahan kepalanya. Saya tak sanggup pun nak tanya lebih. Saya cuma angguk, tapi dalam hati, kosong. Di seberang, seseorang perlahan-lahan mengangkat tangan untuk menyapu air mata di hujung mata, berpura-pura menggaru pipi. Seorang lagi memalingkan wajah ke arah tingkap, kononnya melihat hujan yang kembali turun renyai, padahal dia sedang menyembunyikan wajah yang merah dan mata yang berair. Bilik itu berat. Berat dengan kata-kata yang tidak diucapkan, dengan ketakutan yang tidak dinamakan. Tidak ada yang berani menyebut pun perkataan nyanyuk atau hilang ingatan. Tetapi bayang-bayangnya jelas menggantung di antara mereka, seperti kabus yang tak mau surut. Dalam sela-sela senyap itu, hanya 3 bunyi yang mendominasi. Bunyi nafis A. Galak yang perlahan, tetapi dalam, bunyi batuk kecilnya yang sesekali meletus, dan bunyi angin yang menyusup di celah-celah daun tingkap, menggesek langsir nipis sehingga berkibar sedikit. Dan di tengah semua itu, tiba-tiba dia berkata sesuatu yang membuat seorang di situ hampir tersentak. "Kamu tahu tak?" Suaranya kembali tenang. "Yang paling menakutkan dalam semua ini, bukan doktor kata saya boleh jatuh sakit bila-bila. Bukan pun tarikh di laporan itu." Dia mengangkat sedikit tangannya, menunjuk ke arah dada sendiri. Petanda itu bukan pada kalimah doktor, tapi pada cara badan saya mula berubah. Dia mula menyebut satu persatu, perlahan-lahan, seolah-olah sedang membaca senarai yang telah lama tersimpan dalam kepala. "Dulu, saya boleh berjalan pusing kawasan rumah lepas subuh. Sekarang, separuh jalan pun dada dah pedih, kaki dah goyah. Dulu, saya boleh hafal skrip 3-4 muka surat. Sekarang, nak ingat di mana letak cermin mata pun kadang-kadang ambil masa 5 minit. Dulu, saya boleh gelak kuat bila orang buat silap kecil. Sekarang, benda yang sama boleh buat saya marah tanpa sebab." Dia memandang wajah-wajah di hadapannya satu persatu, seolah-olah mahu memastikan mereka benar-benar faham. "Kamu nampak tak?" tanya Au galak, hampir tanpa suara. "Bukan saja organ dalam yang berubah, tapi cara saya jadi manusia pun dah tak sama." Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, hidupnya memang perlahan-lahan dikurangkan. Satu demi satu kebiasaan yang pernah mengisi hari-harinya terpaksa ditinggalkan. Tiada lagi perjalanan jauh untuk bertemu kawan lama. Tiada lagi duduk berjam-jam menonton filem lama sambil mengomen skrip dan lakonan. Malah, tawa yang dulu mudah keluar pun kini tertahan-tahan, bimbang memicu batuk yang menyakitkan dada. Macam ada tangan halimunan. Dia mengangkat jari, melukis sesuatu di udara.
yang tarik satu-satu benda yang saya suka buat. Sampai tinggal saya, kerusi ini, beberapa botol ubat, dan jam dinding. Dia ketawa kecil sekali lagi, kemudian terbatuk. Seseorang tergesa-gesa menghulur segelas air. Dia mengangkatnya dengan dua tangan, bimbang tumpah kerana getar halus di jari-jari. Setelah meneguk sedikit, dia meletakkan gelas itu kembali, bersandar, dan memejam mata seketika. Saat membuka mata, nadanya berubah, masih lembut, tetapi ada ketegasan pelik di situ. Seperti seseorang yang sudah lama memendam satu ayat penting dan kini akhirnya memaksa diri untuk melafazkannya. Sebab itu, katanya, memandang tepat ke arah orang yang duduk di hadapannya, saya nak cakap ini bukan saja untuk saya. Dia menarik nafas sekali lagi. Jangan tunggu sampai paru-paru kamu menjerit, jantung kamu lemah, kaki kamu mula menggeletar. Baru kamu tanya diri, selama ini aku hidup macam mana? Ayat itu tidak diucapkan dengan nada ceramah. Ia keluar seperti doa yang separuh ikhlas, separuh putus asa. Seolah-olah dia sedang menegur bukan sahaja orang di dalam bilik itu, tetapi juga sesiapa yang di luar sana masih berlari-lari mengejar sesuatu, tanpa sempat berhenti mendengar tubuh sendiri. Jangan tunggu doktor yang beritahu kamu, awak kena jaga diri. Tubuh kita dah lama cakap sebenarnya, cuma kita yang buat-buat tak dengar. Sambungnya, matanya redup tetapi tajam, seperti menembusi jarak yang lebih jauh daripada dinding bilik. Di sekelilingnya tidak ada tepukan, tidak ada kata amin, tidak ada apa-apa balasan, hanya mata yang merah, bibir yang diketap, tangan yang saling menggenggam di atas paha. Pada detik itu, semua orang di dalam bilik terasa, seolah-olah mereka sedang berdiri di tepi sebuah jurang yang tidak kelihatan. Jurang yang memisahkan hari ini daripada esok, sehat daripada sakit, ingatan daripada lupa. Dan di tepi jurang itu, seorang lelaki tua berusia 83 tahun sedang memberikan amaran yang terlalu jujur untuk diabaikan, tetapi terlalu menyakitkan untuk disambut dengan senyuman. Di luar, angin bertiup sedikit lebih kuat, menggeletarkan daun-daun di luar tingkap. Di dalam, suara A. Galak semakin perlahan, tetapi setiap patah kata terasa seperti paku yang diketuk perlahan-lahan ke dalam masa. Melekat di situ, menunggu untuk diingati atau dilupakan oleh mereka yang masih ada kesempatan untuk memilih bagaimana mereka mahu meneruskan hidup. Selepas mengucapkan ayat yang membuat semua orang di dalam bilik itu terdiam kaku, galak seakan-akan menarik kembali sebahagian dirinya. Dia menghela nafas panjang, memandang ke arah laporan kesihatan di atas meja, kemudian mengalihkan pandangan seolah-olah kertas-kertas itu sendiri membawa beban yang terlalu berat untuk ditatap lama-lama. Doktor cakap banyak dengan saya, katanya perlahan, seolah-olah sedang berbual dengan udara. Terlalu banyak mungkin. Jarinya menyentuh perlahan penjuru kertas, tetapi tidak mengangkatnya. Ada perkara yang dia ulang 2-3 kali, sampai saya boleh hafal. Tapi, dia berhenti seketika, bibirnya bergerak tanpa suara sebelum menyambung. Ada juga beberapa keputusan yang saya tak sanggup dengar kali kedua. Dia tidak menyebut nama penyakit, tidak menyebut tahap, tidak menyebut angka yang biasanya menjadi topik besar bila orang bercakap tentang kesihatan. Tiada istilah critical, tiada tahap akhir, tiada tarikh jangkaan. Namun cara dia memandang ruang kosong di hadapannya, cara suaranya merendah ketika menyebut tak sanggup dengar kali kedua, sudah cukup memberi isyarat bahawa apa yang tertulis di kertas itu jauh lebih gelap daripada apa yang dia pilih untuk diceritakan. Cukuplah sekali, bisiknya hampir tidak kedengaran. Sekali dia sebut, sudah cukup buat saya terjaga malam-malam. Ahli keluarga yang duduk berhampiran hanya mampu memeluk erat jemarinya, tetapi tidak berani bertanya lanjut. Apa yang doktor cakap sebenarnya? Soalan itu tergantung di lidah mereka, tetapi tidak keluar.
Mungkin kerana mereka takut mendengar jawapannya. Mungkin kerana mereka menghormati keputusan seorang lelaki tua yang memilih menyimpan sebahagian kebenaran untuk dirinya sahaja. John Slethorn. Saat itu, siapapun yang memerhati akan sedar. Apa yang diceritakannya tadi hanyalah permukaan. Di bawahnya ada lapisan-lapisan lain yang lebih pekat, lebih tajam, yang sengaja tidak diganggu. Bukan sahaja tentang penyakit, ada juga hal-hal lain yang dia simpan rapat, seolah-olah hidupnya dihiasi oleh benang-benang cerita yang hujungnya tidak pernah diikat Wetesam. Di laci kecil berhampiran katil, ada beberapa keping surat yang telah ditulis separuh. Dimasukkan ke dalam sampul, tetapi tidak pernah dilekatkan penutupnya, apatah lagi dihantar. Tulisan tangannya sudah tidak serapi dulu, bergetar sedikit, tetapi setiap baris memperlihatkan betapa dia memilih kata-kata dengan teliti. Satu surat ditujukan kepada seorang rakan seangkatan yang sudah lama dia tidak hubungi. Satu lagi kepada seseorang yang namanya jarang disebut, tetapi jelas mempunyai tempat istimewa di suatu sudut ingatannya. Kadang-kadang, di tengah malam, dia akan membuka laci itu, mengambil satu sampul, menarik keluar kertasnya, membaca semula perenggan-perenggan yang telah dia tulis. Sesekali dia menambah 1-2 ayat, kemudian berhenti, termenung lama, sebelum melipat semula, dan memasukkannya kembali. Tidak ada nama pengirim yang jelas, tidak ada alamat penerima yang lengkap. Seolah-olah, surat-surat itu ditulis untuk seseorang yang berada di antara dunia dan kenangan. Kenapa ayah tak pos? Pernah anaknya bertanya dengan nada hati-hati. Dia hanya tersenyum tipis. Tak semua benda kita tulis perlu sampai kepada orangnya, jawabnya. Kadang-kadang cukup kalau sampai kepada hati sendiri. Telepon rumah juga menjadi saksi kepada perkara yang tidak berlaku. Berkali-kali dia mencapai gagang telepon, menekan beberapa nombor, berhenti di digit terakhir. Ada nama-nama yang muncul di fikiran. Seseorang yang dia pernah sakiti, seseorang yang pernah menyakiti, seseorang yang pernah sama-sama ketawa di belakang pentas satu ketika dulu. Dia akan duduk dengan gagang telepon di tangan, mendengar bunyi nada talian, lalu tiba-tiba meletakkannya semula perlahan-lahan. Di kepalanya, perbualan-perbualan yang tidak pernah terjadi bermain dengan jelas. Dia memohon maaf, dia mengucapkan terima kasih, dia mengaku takut. Tetapi semua itu hanya berlaku at theaters. Di dalam sunyi Wenaters. Di dunia sebenar, talian tetap bisu. Kadang-kadang, katanya pada satu petang, matanya tertumpu pada telefon yang tidak berbunyi itu. Saya rasa saya tahu betul apa yang sedang datang ke arah saya. Seorang cucu bertanya polos, "Maksud atuk, sakit atuk ke?" Dia menggeleng perlahan. "Bukan saja sakit," jawabnya, sambil tersenyum hambar. "Hal-hal lain juga. Tapi kalau saya cakap semua, nanti kamu tak boleh tidur malam." Ayat itu diucapkan dengan nada gurauan, tetapi tidak ada sesiapa yang ketawa. Di situ, terbit satu kesedaran ganjil. Dia menyimpan sebahagian ketakutannya bukan kerana ego atau degil, tetapi kerana tidak mahu menambahkan ketakutan orang lain. Seolah-olah dia berdiri di hadapan sebuah pintu yang terbuka sedikit, cukup untuk dia melihat apa yang ada di baliknya. Tetapi dia sengaja tidak menolak pintu itu lebih luas, kerana dia tahu jika orang di belakangnya turut melihat, mereka mungkin tak akan mampu berpaling lagi. Ada kalanya, ketika duduk sendirian di kerusi kayu itu, selepas semua orang tidur, dia bercakap perlahan, entah kepada siapa. "Kalau saya cerita semua, nanti kamu tengok saya lain." Dia ketawa kecil, kemudian menambah, "Lebih baik kamu ingat saya sebagai orang yang banyak buat kamu ketawa, daripada orang yang hanya tinggal cerita sakit." Maka, dia memilih untuk bercerita separuh dan menyimpan separuh hearts. Apa yang dikongsi sudah cukup untuk membuat orang sekeliling sedar
bahwa masa tidak lagi memihak, tetapi apa yang disimpan mungkin jauh lebih gelap, jauh lebih tajam, sesuatu yang hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Bagi yang mendengar kisahnya, bagi yang membaca tentang pengakuannya, rasa yang timbul adalah campuran pelik antara simpati, takut, dan ingin tahu. Apa sebenarnya yang dokter katakan? Penyakit apa yang dia sembunyikan? Berapa lama lagi yang tinggal? Soalan-soalan itu berlegar, tetapi jawapannya tetap dikunci rapat dalam tutur kata yang sengaja dikaburkan. Akhirnya, kisah tentang kesehatannya menjadi seperti sebuah cermin berkabus. Kita nampak bentuknya, agak-agak garisnya, tetapi tidak pernah benar-benar jelas. Dan mungkin disitulah kekuatannya. Kerana dalam kabus itu, setiap orang yang memandang akan nampak bayang diri sendiri. Ketakutan sendiri, penyesalan sendiri, rahsia sendiri yang tidak pernah diungkapkan. Di atas meja kecil, surat-surat yang belum dipos tetap berada di tempatnya. Telefon tetap senyap dengan nombor-nombor yang belum lengkap. Laporan kesihatan yang dilipat dua itu kekal tertutup, seolah-olah melindungi bukan sahaja diagnosis, tetapi juga masa hadapan yang enggan dinamakan. Dan di tengah semua itu, seorang lelaki tua berusia 83 tahun duduk diam di kerusi kayu dengan jaket nipis di bahu, menatap ke satu titik jauh yang tiada sesiapa nampak. Dalam diamnya, terasa jelas bahawa dia tahu lebih banyak daripada yang sanggup diceritakannya. Tetapi untuk sebab-sebab yang hanya difahami oleh hati yang sudah lama letih, dia memilih untuk membiarkan sebahagian kebenaran itu tinggal di dalam dirinya sahaja. Selebihnya, dibiarkan tergantung di udara, bergerak perlahan bersama detikan jam dan tiupan angin di luar jendela, seperti sebuah rahsia yang tidak menunggu untuk dibongkar, tetapi sekadar menunggu. Sampai satu hari, ia padam bersama nafas terakhir, tanpa pernah benar-benar terucap. Petang hampir habis ketika bayang-bayang di dalam bilik itu semakin memanjang. Cahaya jingga dari luar menembusi langsir nipis, melukis garis lembut di lantai yang sudah lama tidak digilap. Di atas meja kecil, kotak ubat masih terbuka. Beberapa biji pil tersusun, seperti tentera kecil yang bersedia bertugas lagi pada malam nanti. Di sebelahnya, sepasang kacamata tua terletak sengit, seolah-olah baru sahaja diletakkan oleh tangan yang mulai letih. Di pangkuannya, sebuahan buku nota lama, dengan kulit hampir tertanggal, masih terbuka pada halaman yang dipenuhi tulisan tangan bergetar, catatan rawak tentang tarikh temu janji doktor, nama ubat, dan di celah-celahnya, 1-2 ayat pendek yang kelihatan lebih seperti bisikan hati daripada apa-apa yang klinikal. Hari ini dada sakit lagi. Malam tadi mimpi pentas lama, rindu suara penonton. Perlahan-lahan, Galak mengangkat tangannya, menutup buku itu dengan gerakan yang sangat berhati-hati. Seolah-olah kalau dia menutup terlalu kuat, semua kenangan di dalamnya akan berterbangan dan hilang. Bunyi halaman yang bergesel pelan-pelan, itu terdengar lebih jelas daripada sepatutnya dalam bilik yang senyap. Dia meletakkan buku itu di tepi kotak ubat, menarik nafas sedikit dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Di luar sana, senja sedang jatuh. Langit separuh emas, separuh kelabu, matahari tenggelam perlahan di balik bumbung rumah jiran. Jika kamu duduk di kerusi berdepan dengannya waktu itu, kamu akan nampak bagaimana matanya seolah-olah sedang menghitung satu persatu cahaya yang tinggal. Seakan-akan setiap jalur sinar yang masuk melalui tingkap adalah satu hari lagi yang sedang dilepaskannya tanpa bunyi. Di belakang pintu, sehelai jaket lama. Masih tergantung. Jaket yang pernah dipakainya ketika berdiri di depan ribuan penonton. Saat lampu sorot menyalakan setiap sudut wajahnya. Ketika namanya disebut,
dan dewan bergegar dengan tepukan. Kini, jaket itu tergantung diam, tidak lagi berbau peluh pentas, hanya berbau naftalina dan sedikit debu. Dari jauh, ia kelihatan seperti satu kenangan yang sedang menunggu hari untuk dilipat, disimpan dalam kotak, dan mungkin tidak akan disentuh lagi. Zainab, ada sesuatu yang tidak perlu diucapkan, tetapi terasa sangat jelas. Hao Kuang, yang dulu begitu menyilaukan, kini telah reda, meninggalkan kesan panas yang samar-samar di kulit, seperti bekas sinar matahari yang pernah dinikmati terlalu lama, tanpa perlindungan. Di satu sisi, kemasyhuran memberi dia nama, rezeki, cinta peminat. Di sisi lain, ia juga pernah membuatnya lupa bahwa tubuh ada had, bahwa malam tanpa tidur dan hari-hari tanpa rehat ada jumlah yang akan dituntut semula. Mungkin setiap cermin mata yang diganti, setiap skrip yang dulu dibaca sampai jauh malam, setiap perjalanan jauh yang tidak diendahkan letih, semuanya berkumpul sekarang dalam bentuk nafas yang pendek, lutut yang bergetar, memori yang sesekali berlubang. Harga sebuah nama besar. Rupanya bukan hanya bayaran keringat di usia muda, tetapi juga bil senyap yang dihantar di usia tua, ketika lampu sudah dipadam dan penonton sudah lama pulang. Dalam hening senja itu, kata-kata yang diucapkannya tadi seakan-akan terus bergema di dinding. Jangan tunggu sampai paru-paru menjerit, jantung melemah, kaki mula menggeletar, baru kamu tanya diri, selama ini aku hidup macam mana? Dia tidak mengulangnya lagi, tetapi bekasnya tertinggal, bukan sahaja dalam hati orang yang duduk di bilik itu, tetapi juga di dalam pikiran sesiapa yang mendengar kisahnya dari jauh. Seolah-olah tiap kali kita menarik nafas sedikit lebih berat daripada biasa, ayat itu muncul seketika, mengusik. Di satu sudut lain dalam rumah, bingkai-bingkai gambar di dinding masih memaparkan senyum lebarnya, tawa terbahaknya, langkah gagahnya di zaman dulu. Kontras antara gambar-gambar itu dengan sosoknya yang kini perlahan-lahan bangun dari kerusi dengan bantuan tongkat kecil, membuatkan satu persoalan diam-diam muncul. Berapa banyak daripada kita sedang mengejar pentas sendiri tanpa pernah memikirkan hari kita turun dari situ? Adan Hung Chon Jau yang datang seperti isyarat lembut. Bukan hanya tentang umur, tetapi tentang cara kita pernah hidup. Tergesa-gesa, terlalu yakin bahwa esok akan sentiasa ada, terlalu percaya bahwa tubuh akan sentiasa mampu mengikut kehendak hati. Ada careta kecil dalam tulang, dalam dada, dalam ingatan, yang sebenarnya bukan sekadar tanda kita tua, tetapi tanda bahawa ada bahagian hidup yang dulu kita lalui tanpa sempat berhenti bertanya. Aku sedang buat apa dengan diri aku? Di atas meja, kotak ubat masih belum ditutup. Di luar tingkap, warna jingga sudah perlahan-lahan digantikan dengan kelabu kebiruan. Galak duduk seketika dalam siluet senja. Wajahnya separuh diselimuti bayang, separuh lagi disapu cahaya yang kian pudar. Sukar untuk tahu apa yang benar-benar berputar di dalam kepalanya pada saat itu, penyesalan, rasa syukur, ketakutan, atau sekadar keletihan. Mungkin semuanya bercampur menjadi satu. Yang pasti, kata-katanya hari ini tidak lagi kedengaran seperti kisah pribadi seorang lelaki 83 tuaijang sakit. Ia lebih mirip sebuah isyarat, sebuah lampu merah kecil yang berkelip di hujung jalan bagi sesiapa yang masih memandu laju tanpa menoleh ke meter minyak, tanpa menoleh ke jam, dan lalu soalan itu muncul secara senyap, bukan dari mulutnya, tetapi dari suasana di dalam bilik itu, dari mata mereka yang mendengar, dari keluhan yang tiada siapa yang berani mendedahkan. Adakah kata-kata yang diucapkannya hari ini hanyalah kisah seorang lelaki berusia laut 23 tahun atau amaran untuk semua yang hidup seolah-olah mereka tidak akan menjadi tua? Dan jika suatu hari nanti
Tubuh kita sendiri juga mula bercakap seperti itu, dengan sakit dada yang tiba-tiba, dengan kaki yang tiba-tiba menggeletar, dengan ingatan yang hilang tentang perkara yang kita fikir tidak akan kita lupakan. Adakah kita mempunyai keberanian yang cukup untuk menghadapinya seperti cara A? Galak berani duduk dan menceritakan kisah itu, atau adakah kita akan terus berdiam diri, sehingga terlambat untuk berkata sepatah kata lagi? Prajiluder Tifur